A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita sampai pada minggu yang lalu kepada suratul Baqarah ayat 197 yang bincangkan berkenaan dengan haji. Yang mana kita dah terangkan berkali, tajuk kita sekarang ni adalah berkaitan dengan tajuk perincian perkara-perkara kebaikan. Surah Ta'ala mula dengan ayat 177. Allah terangkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah, dia start from that point. Allah terangkan secara umum. Datang lepas tu, datang ayat tentang kisos, ayat tentang wasiat, ayat tentang puasa, ayat tentang makan harta dengan batil, ayat berkenaan dengan tajuk tajuk jihad dan perang, kemudian ayat tentang haji. Jadi sini dia rentetan, tak berhenti lagi. So jadi bila kita baca ni, dan macam diterangkan oleh para ulama, perkara ini adalah berkaitan tajuk kebaikan-kebaikan yang kita akan capai. Kebaikan ini kelayakan bagi menjadi pentadbir ataupun pengurus bagi urusan di muka bumi. Khalifah, lafaz khalifah tadi, kita layak dengan melaksanakan. Kalau kita tak buat, maka kita akan gagal. Pasal Allah Ta'ala, sebelum kita bincangkan tajuk juzuk kedua ni, kita dah bahaskan berkenaan dengan kisah surah juzuk pertama, itu berkenaan dengan Bani Israel. Kenapa mereka layak dicabut daripada mereka dan ditarik daripada mereka ni penguasaan. Pasal mereka adalah kaum yang Allah Ta'ala berikan kebaikan. Nabi beramai, kitab banyak, kan? Bahkan keturunan Nabi anak Nabi. So, kita ni mana? Yalah, kita ni keturunan Nabi Adam. Tapi tak ada siapa dengan kita ni sepupu kita Nabi. Yalah, ada mungkin orang tu dia sepupu dia. Itu Nabi tu sepupu aku. Tak ada kan? Tapi kalau dia kata macam Bani Israel ni, mereka dapat alami mana atuk aku Nabi, yang sekian Nabi, direct descendant. One whole family is actually keluarga Prophet. Kan Nabi anak Nabi. Macam bila ditanya pada Rasulullah SAW, siapakah orang terbaik? Nabi kata Yusuf. Nabi kata Nabi, ibnu Ibnu Khalilullah. Dia ni Nabi, anak Nabi. Dia Nabi Yusuf, anak Yakub. Yakub anak Ishak. Ishak anak Ibrahim, Khalilullah. Nabi kata. Jadi itu konsep yang kita kata Nabi pernah sebut bila pada sahabat. Tapi meaning dia, diorang nak tahu benda lain, orang terbaik. Tapi bila Nabi terangkan, kalau yang terbaik, kalau ikut tu adalah tadi, mana keturunan dia elok sungguh. Nabi, anak Nabi. Okay, tapi dalam masa sama Allah tarik daripada mereka, sedangkan doa atuk nenek mereka telah berjalan, tapi Allah cabut mereka kerana perangai mereka buat. Jadi itu yang kita dah baca dalam surah Al-Baqarah, ayat sampai juzuk pertama, akhir juzuk pertama surah Al-Baqarah. Perbincangan dia adalah tajuk itu. Sekarang ni kita bincang tajuk haji, puasa dan sebagainya, kerana ini adalah benda-benda yang umat Islam kena buat. Pasal dalam juzuk pertama kita baca, tujukan ya Bani Israel, ya Bani Israel. Dekat sini sekarang kita punya jumpa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Nampak dia dah transition daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ucapan daripada menceritakan kisah Bani Israel datang pula kat sini kepada apa? Arahan kepada kita satu persatu, ya. Baik. Dan ayat terakhir kita ambil tu 197. Allah Ta'ala sebut dekat ayat berkenaan, Allah Ta'ala nyatakan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu. Mana bulan tu, dan kita bincangkan, ada kata daripada Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah keseluruhan, ada kata Syawal, Zulkaidah dan 10 awal Zulhijjah saja. Faman farada fihinnal hajja, masa tunaikan dalam bulan-bulan berkenaan, memfardukan, wajib ke atas diri dia haji, fala rafath, maka jangan cakap lucah. Don't say anything yang kata-kata yang tak elok, yang lucah, yang keji, wala fusuq, jangan juga dibuat kefasikan, perbuatan atau percakapan. Wala jidal, dan juga jangan bertekak fil hajj, dalam haji. So dalam haji tu kita kata dua pendapat. Satu kata berdebat tentang haji tu hari apa patut buat, mana tempat dulu dan sebagainya. Satu pendapat kedua yang lebih umum adalah jangan bertekak pada apa benda sekalipun. Dapat makan tom yam saja pun diam. Jadi ustaz, saya bayar mahal. Ya, anda bayar mahal. Ada orang bayar murah aja tapi dapat makan sedap. Tukang masak bukan kita pilih. Betul lah, kita package orang tu bagi
travel agency tu bagi besar, ikut dia sebutlah apa benda, hotel sekian. Tapi nak jadi cerita, hotel kat sana habis booking terus. Diorang ingatkan dah lepas, tapi terlewat bayar ke dan sebagainya, booking lalu tak dapat hotel bagus, dah kena jalan kaki jauh sikit. Mula mulut mulutlah mulut berbunyi. Pulau diorang ni sekian dan sekian, lepas tu marah pula dan sebagainya. Skala perkara berkenaan patut dielakkan. Hatta cuma di hujung kita bincangkan itu, tajuk apa dia sebutkan berkenaan dengan tajuk kalau apa hamba ni macam anak kadang. Mana kalau tak buat dia kerja tu boleh pukul. Okey, jadi kita sambung kat situ pendapat yang berkenaan tajuk tersebut. Baik, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, dia kata, aku berkata, Ibnu Katsir kata, dan jika dia memukul hamba dia ketika haji tadi kan, tak buat kerja dan sebagainya, maka dibolehkan. Okey. Dan dalil untuk itu adalah apa yang dikatakan Imam Ahmad daripada Asma binti Abi Bakrin. Beliau berkata, kami kharajna ma'a Rasulillah SAW hujjajan. Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Menunaikan haji. Hatta idza kunna bil Araj nazala Rasulullah SAW. Sehingga sampai bila kami sampai ke Araj, satu tempat sebelum masuk Mekah. Nazala Rasulullah SAW telah turun kat situ, singgah di situ. Fajalasat Aisyah tu ila janibi Rasulillah. Ini Asma kata, lalu duduklah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Wa jalastu ila jambi abi, aku duduk sebelah bapa aku. Okey. Wa kanat zimalatu Abi Bakrin, dan ketika itu adalah apa? Barang-barang perkakas Abu Bakar. Wa zimalati Rasulillah, dan perkakas Rasulullah, barang-barang dia wahidah, satu. Pada satu kenderaan je. Kan? Mana kita tumpang, mana semua tumpang kat situ. Wahidah ma'a ghulami Abu Bakrin, dan barang-barang tersebut berada bersama-sama dengan hamba Abu Bakar. Fajalasa Abu Bakrin yantaziruhu ila an yatla'a alaihi. Lalu duduklah Abu Bakar tunggu hamba dia datang. Kan bila dah bergerak dulu, barang mungkin datang lewat, tapi semua tunggu sampai tak sampai lagi. Jadi Abu Bakar pun tunggu sampailah hamba dia sampai. Fa'atla'a wa laysa ma'ahu ba'iruhu. Lalu bila sampai hamba dia, ada hamba dia ada. Unta dia hilang. Unta yang dalam tu ada apa? Ada barang dia dan barang Rasulullah. Perkakas Rasulullah dekat situ. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, faqala, dia kata, aina ba'iruka? Mana unta kau? Kan dia tugaskan dia jaga unta dia supaya sampai. Unta tu hilang. Tak ada. Dia ada, unta tak ada. Lalu Abu Bakar berkata, macam tu, mana unta kau? Faqala adlaltuhu al-barihah. Aku hilang semalam unta tu. Aku hilang unta semalam. Faqala Abu Bakrin, lalu berkatalah Abu Bakar, ba'irun wahidun tudillahu. Seekor unta je, mana dia ditugaskan untuk jaga barang tu, unta barang tu je. Seekor unta kau hilangkan dia kata. Fatafiqa yadribu, lalu dilepuklah hamba dia. Kan? Biasalah dia lepuk kan. Okey. Wa Rasulullah SAW dia bertasim. Rasulullah SAW ketika itu tersenyum. Wa yaqul, ini dalil untuk yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, kalau dia kata benda tu dia tak dengar cakap, macam anak kita rotan ke tak dengar cakap dan sebagainya, ketika itu berkenaan dibenarkan. Rasul tersenyum. Wa yaqul, dan Nabi kata, unzuru ila hadzal muhrim ma yasna'u. Tengoklah pada orang berihram ni, tengok apa dia buat. Okey. Hakadha akhrajahu, demikian dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah lafaz ni. Tetapi didapati daripada olehi daripada kata-kata Rasulullah mengenai Abu Bakar, bila Nabi kata, tengok orang berihram ni apa dia buat. Ini seperti apa? Tidak setuju secara lembut. Faham tak? Ni tengok orang ihram dia buat apa. Kau tengok Pak Haji ni buat apa. Kan ayat tu actually bukan maksud dia setuju. Faham tak? Ayat tu lebih kepada jangan. Kan? Patutnya elakkan. Dan memang kita kata bila Abu Bakar marah tu memang ada valid dia, kerana apa? Pada unta tadi bukan setakat barang dia, barang Rasulullah pun ada dekat situ. Jadi dengan sebab itu dia marah. Tapi anyway, bila dikata itu pasal, tapi yang utamanya patutnya apa? Tinggalkan. Kalau boleh tinggalkan. Mana Ibnu Katsir kata, walaupun dia lepas hadis ni ada para ulama kata benda-benda kecil macam anak-anak kita pergi ramai satu keluarga, kemudian berlaku kes anak kita macam kat kita kan, dia buat benda, dia hilang, cik-cik tak jumpa, mana pergi tak tahu, telefon tak angkat kan, sibuk-sibuk buat umrah ke buat haji ke, hilang dan baik ihram tu dia hilang, padahal dia pergi tandas ke sakit perut ke tak tahulah kan. Tapi anyway dia hilang. Biasa dan keluarga Muslim ni, kalau tak ada keluarga Melayu lah, anak hilang dia marah anak tu, betul? Anak tu hilang, dia marah anak tu. Jadi anak tu dijumpai sampai kena marah lepas tu. Kalau jumpa dia marah, bukan jumpa dia suka. Yelah, kalau dia nyorok lain cerita lah
Macam kes apa, keluar-keluar pergi apa, Villa Nabila. Lepas tu kemudian apa, orang lain pergi tempat lain, dia pergi tempat lain. Lepas tu kawan-kawan kata dia kena disorok dengan hantu. Dia tengok rupanya lepak kat apartmen, rumah apa, rumah pangsapuri, rumah makwa dia. Apa dia buat kat situ tak tahu. Nah, tapi anyway, kisah tadi itu patut marah lah, kan? Hilang-hilang pun jumpa, kan? Tapi orang Arab dia kalau hilang tu, ya kepada kalian hilang mati pun banyak. Jadi orang bila jumpa tu orang tak marah, dia gembira. Kita kalau hilang kesiau, kan? Tertinggal bas ke, sekolah tinggal bas. Dia tahu pergi mana, kena marah dulu. Kan, sayang tapi dia tunjukkan dengan marah. Itu ada cara dia. Jadi kadang-kadang jadi kes itu. Kalau anda kata berdasar pada apa yang dibawa oleh Ibnu Katsir ni, kisah ni, marah macam tu ataupun tekak macam tu tak ada masalah. Namun begitu meninggalkannya lebih baik. Pasal kita nak jaga lidah kita untuk merasakan tidak ada apa-apa. Pasal Allah Ta'ala jaga semua harta kita dan sebagainya. Kita patut berlapang dada dan ada tumpuan lebih besar. Kan, kita punya dosa banyak lagi dan sebagainya tak settle, kita sibuk berkenaan dengan masalah. Contoh macam kunci hilang ke, siapa hilangkan kunci? Awak ke saya? Tajuk tu kan. Kalau tak bayar je lah, apa masalah dia? Habis-habis kot kena bayar je kan. Kan kena gantung. Tak kena gantung kan. Hilang kunci hotel, kena gantung? Tak ada. Kena bayar je. Udahlah bayar je. Apa masalah dia? Yang sampai awak lah hilangkan tadi. Mana ada saya tak hilangkan? Awak yang tadi pegang. Saya pegang. Buat masa. Dia cuba belajar. Maksud dia apa penyelesaian? Tajuk dia penyelesaian, bukan masalah tu. Cari tak jumpa dan bayarlah. Kekecuan miskin masalah sikit. So yang Malaysia hantar duit. Tapi maksud dia kalau berterusan bertekak, tak guna. Bukan bila bertekak-tekak je, kunci tu nyeng muncul balik. Kan? Tanpa disedari kunci tu muncul semula. Kenapa? Sebab kita bertekak. Alhamdulillah jumpa barang balik. Sebab bertekak-tekak ni. Tak kan? Dia tak payahlah bising. Contoh macam bas lambat berjalan kan. Bas contoh macam driver tu pusing jalan lain. Bising pun, kalau kita bising dengan dia pun, bas tu tak ada magically sampai depan pintu Kaabah. Tak ada. Dah mahu bising ting sampai pintu Kaabah. Tak kan? So tak payah bergaduh lah, relax lah. Diam. Tahan mulut tu. Yang tu dia kata haji mabrur. Haji yang kita elakkan untuk apa? Jangan bertekak, jangan buat jahat, jangan maki orang, jangan umpat orang, semua sekali elakkan. Itu sebab kenapa Nabi sebut benda ni benda boleh kejar. Takkan Nabi nak kata kalau benda anugerah kita tak boleh buat. Benda anugerah kan, benda yang Allah Ta'ala berikan secara gifted, secara pemberian. Maka benda tu bukan kita kena usahakan effort. Tak payah. Maka kita kata benda tu macam mana solat kita diterima ke tidak? Mana kita nak buat? Kita just do the solat. Kita make the doa. Tapi kita tak boleh nak paksa Allah Ta'ala terima dengan cara contoh macam pegang batu ni, pegang sekian. Takkan. Mana tak ada effort untuk kita terbalikkan lagi benda yang di sana. Pasal itu hak mutlak Allah Ta'ala. Macam tu masalah ini. Tapi bila kita kata haji mabrur ni, Nabi berikan saranan pada golongan wanita yang nak pergi jihad. Nabi kata untuk kamu ada jihad, tapi tak ada pembunuhan dalamnya. Apa dia? Haji mabrur, haji yang diperbaiki, diperelokkan daripada segala dosa. Maksudnya usaha, effort paling yang besar, jaga mulut. So mulutlah punca segala-galanya. Kalau tangan, mana ada orang buat jahat dengan tangan, kecuali dia angkat mencarut dengan orang, tunjuk middle finger, itu lain cerita lah pula. Kan? Itu lain cerita. Tapi asasnya nak menjahat ni mulut. Mulut paling ringan. Tangan kita lambat gerak, mulut cepat. So tahan mulut dahulu. Termasuk 3 perkara lah yang disebut dalam ayat berkenaan. Jidal, apa dia kata, jangan cakap lucah, jangan cakap apa, jangan buat benda-benda yang jahat, dan juga apa? Jangan bertekak, bertengkar, berbahas, berdebat. Kan? Siapa patut menang pilihan raya dan sebagainya. Tak payah berdebat kat sana. Sana sibukkan diri anda dengan apa? Dengan dosa anda sendiri. Bayangkan hari kiamat, tak ada orang dah macam kau lah buat. Tak guna, dah habis. Tak ada ruang dah. Kalau kita bincang pun tak selesai masalah. So then let go. Belajar untuk apa? Jangan sibuk dengan benda yang tak penting. Dan jadilah macam Nabi kata, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan Islam seorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tak penting baginya, tak perlu bagi dia. Tinggalkan. Cakap hanya benda yang penting saja. Itu di antara benda paling utama untuk dijaga seorang yang menunaikan haji. Yang lain, benda lain yang tak perlu kan. Tapi effort yang utama, tahan mulut. Jangan cakap ini, jangan cakap ini. Mana itu yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran Karim. Faham Okey. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Dan apa-apa kamu buat daripada kebaikan, Allah Ta'ala mengetahui akannya. Okey. Oleh kerana Allah Ta'ala melarang mereka, atau manusia, orang yang menunaikan haji, daripada mendatangi sebarang perkataan yang buruk, perkataan yang hodoh, sama ada kata-kata atau perbuatan, Allah Ta'ala galakkan mereka untuk buat perkara-perkara kebaikan.
Allah Ta'ala beritahu mereka bahawa dia mengetahui tentang benda-benda tersebut. Mana semua yang dibuat oleh orang berkenaan, Allah Ta'ala tahu. Even sekecil mana pun amal kebaikan tadi, semua Allah Ta'ala tahu. Bagi duit 1 rial ke dekat orang yang minta sedekah, kan, sikit, walau sedikit mana sekalipun benda yang anda buat, Allah Ta'ala akan tahu semua sekali. Macam mana benda buruk tadi kena tinggal, benda baik kena banyakkan. Dan jangan sampai kedekut, fikir banyak pula, ini sedikit, ini sekian. Orang sedikit lantakkan dia lah, bukan kerja kita. Dia orang ada kerajaan untuk kerjakan, tangkap sedikit-sedikit tadi. Anda jangan, tidak ditanya berkenaan dengan orang anda bagi tu sedikit ke tidak. Orang minta, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang minta, jangan kamu apa? Sergah. Yang kita, so minta, tak payah. Ada bagi, tak ada cakap minta maaf, saya nak makan sandwich, tak ada duit ni. Kan cakap kan dia nak makan sandwich kan. Cakaplah terus terang. Jangan kita ni kalau dia kata nak bayar bil tak ada duit, cakap tak ada. Tapi kalau menipu, salah lah, kan. Jangan bagi alasan kedekut. Dah kedekut, bagi alasan kenapa tak nak bagi. Dia memang kedekut. Tapi dia cari alasan, apa cara supaya aku kedekut tapi bagus? Mana boleh, kan? Mana tak ada dalam Islam kita kata kedekut dan bagus. Tahu? Lokek dan bagus, tak ada. Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Hashr ayat ke-9. Allah kata apa? Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dipelihara daripada kebakhilan diri dia sendiri, fa ulaika hum fi, mereka orang yang berjaya. Dipelihara dia daripada sifat bakhil, maka dia orang yang berjaya. Mana Allah Ta'ala berikan dalam Quran gambaran tadi. So relax lah, ada duit bagi, jangan pergi detail dan sebagainya. Banyakkan jalan kebaikan, kat sini bagi, kat sini bagi. Lepas tu satu benda yang kelakar apa? Orang cari tabung masjid. First time datang Mekah, Ustaz, tak ada tabung ke masjid ni. Memang tak ada tabung lah. Kat sana orang berebut, nak bayar bil ke apa, masjid sebenarnya berebut, kan, semua orang, yang ni aku ambil kopek, yang ni ambil sekian. Siapa-siapa dapat benda berkenaan kemuliaan untuk berkhidmat bagi masjid, dia bagi masjid. Tempat kita tak nak buat, kan, tak pernah tanya pun bil masjid berapa banyak, cuba tolong bayar, sama je. Sini orang semayang juga. Di sana lagi best tak? International. Sebenarnya kebaikan dia tak kira di mana, kan. Asal benda berkenaan benar, betul, dia memang kebaikan yang benar. Bukan orang buat program bukan-bukanlah. Program konsert kita bagi duit, itu jahanam nama dia. Ini benda-benda memang kebaikan. Contoh macam masjid, kita tapi masjid kampung je Ustaz. Walau kampung sekalipun, pasal kita asas dia ada kebaikan, bukan masalah tu. Orang kata wa ma taf'alu min khairin, apa kamu buat daripada sebarang kebaikan. Tak kira kebaikan kat sana, kat mana-mana sekalipun, walau sekecil mana pun, buat. Cari tahu Masjidil Haram, mana jumpa? Tak ada masjid. Lepas tu dia nak bagi wakaf Quran. Dia dalam masjid tu, dia orang buat standardized. Quran yang dia terima hanyalah Quran yang cetakan sana je. Cetakan yang lain tak masuk. Kalau masuk, dia akan keluarkan, letak kat masjid luar. Dia akan keluarkan. Dia orang cek, tiap-tiap kali lepas masuk sembahyang tu dia akan cek. Pasal orang kita suka beli Quran, yelah, nak sedekah kedekut pula. Pasal Quran yang cetakan Madinah tu mahal, kan. Yang kecil tu RM50, kalau besar sikit 70, 80 rial kan. Dia nak beli. Tapi kalau beli 100 dapat 10, yang ni, yang tu 50 tak dapat lagi, kan. 50 baru dapat 1. Kan kita kan kebaikan tu bukan dengan bentuk masalah nilai, kan. Harga banyak mana, yang penting bukan jumlah, kuantiti, tapi quality. Give the best. Ni bagi paling buruk, kan. Yang ni paling murah, bagi. Dia sedekah benda paling murah, cuba sedekah benda paling mahal. Kemudian elok paling berkualiti. Dia paling kualiti macam tu. Jadi dia orang tak mati, dia akan keluarkan. Kita pergi lah letak. Yang budak yang jual dekat luar masjid pun waqaf lillah, dia cop sekali. Waqaf lillah. Kita pun beli. Ini masalah dia, kan. Pasal banyak sangat berkira berkenaan sedekah, lah sekali tak sampai dalam masjid tu. Kalau kita nak bersedekah, banyak lagi cara lain. Tapi anyway, jangan tengok benda besar saja, benda kecil pun buat juga, kan. Masuk iktikaf, kan. Saya dah semayang jemaah tapi tak iktikaf, duduk dah dindang kat masjid tu, kan. Time-time lain tak nak, dia lepak hotel tengok televisyen. Apa cerita best tak ada kerja lain ke? Kat Malaysia tengok televisyen, sana pun cari televisyen. Jadi benda-benda macam ni, kita kata konsep berkenaan kebaikan tadi yang mungkin orang Allah Ta'ala dah kata jangan buat benda tak elok, tapi kena buat benda elok. Dan benda elok tadi banyakkan banyak-banyak, tak kira sekecil mana pun buat. Pasal Allah kata wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah, dan apa-apa kamu buat daripada kebaikan, sebarang kebaikan, ya'lamuhullah, mengetahuinya akan siapa? Oleh Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala galakkan mereka untuk buat perbuatan baik, dan Allah Ta'ala beritahu mereka bahawa dia mengetahui tentang perkara berkenaan. Dan dia akan membalas mereka sebaik-baik, sepenuh-penuh balasan pada hari kiamat nanti.
Jangan tunggu pula kat dunia pula. Lagi umrah ni tak kaya-kaya, macam mana bang? Itu masalah juga, salah. Kita dah pergi umrah tadi bukan untuk kaya, kan? Ni ada orang dia fikir macam tu. Dia kata kalau pergi umrah kaya, masalah. Lepas tu pergi umrah cek jodoh pun masalah juga. Pergi naik atas Bukit Jabal Rahmah seru-seru, tak datang-datang apa. Tak datang apa, jerit-jerit tak sampai. Tak suruh pun naik atas tu. Yang pergi naik atas tu kenapa? Kan? Jadi benda tu konsep yang kita kena faham betul-betul. Mana kat sana Allah Ta'ala berikan, dan Allah Ta'ala tahu, dia akan balas balik. Tapi utama akhirat. Kalau ada dunia, itu bonus, tambahan. Tak ada pun tak apa. Tapi yang pokoknya dekat sana akan diganda-gandakan. Yang itu lebih penting. Kalau dapat dekat dunia, tak dapat kat akhirat, rugi. Kan dunia ni actually sementara je. Kan kekayaan kita pakai. Kadang-kadang dah tua-tua kan, nak makan benda-benda macam benda tak boleh juga. Time muda boleh nak makan semua pizza ke cheese ke sebagainya kan. Melantak-lantak makan. Tapi duit tak ada. Dah tua, duit tak ada. Tapi nak makan tak boleh pula. Nak pegang ni kolesterol. Ini kolesterol. Makan semua tawar, nasi setengah cawan. Sampai sekarang saya tak faham macam mana orang makan nasi setengah cawan. Saya tak faham macam mana dia kenyang. Minta maaf cakap lah kan. Ada seniman jiran saya, dia kata apa? Dia kata dia makan satu pot cukup 5 orang. Saya kata apa? Satu pot 5 orang. Bukan saya tamak makan, tapi seriously kan, kalau ada lori kontena kau letak minyak macam kancil punya value, mana cukup? Lori kontena letak minyak RM3 macam motor, mana muat? Dan saya tengok juga, saya kata patutlah orang kurus, satu keluarga family tu kurus. Makan nasi dia sikit, tak ada nikmat langsung makan. Bukanlah suruh melantak banyak-banyak, tapi kadang-kadang yang separuh tu kita kata sampai terperingkat. Maksudnya harta anda ada, tapi kadang-kadang kenikmatan tak penting pun. Kan dapat harta banyak tapi tak boleh pakai, buat apa? Sebab kenapa kita kata biar kita dapat kenikmatan dengan benda berkenaan. Dekat dunia Allah Ta'ala beri kekal sampai mati, dan akhirat kita dapat lebih baik daripada itu, lebih baik lagi. Kadang-kadang dunia ni sementara je. Kita dapat makan banyak-banyak pun sekejap. Peringkat dah dewasa, dah umur dah meningkat, tak ada selera dah makan. Dulu time muda kan, 3 pinggan makan tu bangga, makan banyak, seronoknya kan. Tapi pada tu tak boleh. So konsep berkenaan kesenangan dunia ni kena faham betul-betul. Jangan sampai kita salah faham. Allah Ta'ala kata wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, kita tunggu gantian dunia. Apa kamu buat kebaikan, Allah Ta'ala tahu. Jangan tunggu dunia. Kalau ada dunia, alhamdulillah. Tak ada pun kita alhamdulillah, pasal ibadat kita dah tersimpan akhirat. Kita tak rugi apa-apa. Jangan pula lepas umurah tak kaya pun kita, tak sekian pun kita, mana boleh macam tu? Dan Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, wa tazawwadu, dan berbekallah kamu. Maksud dia nak datang buat haji ni, berbekallah. Memang kita kata kita memang tawakal kepada Allah Ta'ala, tapi dalam masa sama berbekallah. Dan bahkan kita kata memang dalam hadis Nabi SAW menyatakan haji itu man istata'a ilaihi sabila. Ibn Quran pun kata man istata'a ilaihi sabila. Siapa-siapa yang sampai kepada dia boleh sampai, mana ada bekalan, ada kenderaan, ke jalan. Kalau tak cukup, tak payah hutang. Ni ada orang kata tak berhutang, beli rumah tak apa, kemudian haji tak buat. Rumah dengan haji, rumah tu hal lagi. Ni idea mana ni? Kan? Sebenarnya pasal kita tahu ibadat tadi hanya berlaku ke atas seorang bila dia ada barang tu. Contoh macam zakat. Zakat, anda hanya kena zakat bila anda ada harta tersimpan dengan jumlah tersebut. Kalau anda tak ada harta berkenaan, anda tak kena zakat. Macam tu dengan haji, anda tidak ada duit berkenaan, soalan dan ditimbulkan oleh para ulama, kena cari tak? Kena cari tak sampai cukup? Jawapannya tidak. Ni kena faham benda tadi bukan mesti kena adakan. Ada dan tanggungjawab berjalan, tak ada dan tak perlu cari untuk dapatkan. Contoh macam tak berzakat, aqimus solah wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat. Tunaikan zakat. So anda kena wajib ada harta sampai kena bayar zakat ke? Tak. Faham tak? Ada dan zakat berjalan, tak ada dan tak berjalan. Tu je. Ni sampai ada produk baru kan, bank-bank nak buat tapi tak buat ikut. Kena buat dah. Apa hutang untuk haji. Ada? Diorang nak buat, tapi setahu saya waktu yang orang yang buat produk tu jumpa saya, dia kata sembang-sembang. Saya kata tak salah, saya kata kenapa nak suruh orang berhutang untuk buat ibadat tu? Pasal kita ibadat tu hanya wajib bila kita ada kemampuan tadi. Terlebih duit kita, jual tanah dan sebagainya kan. Ada duit kita lebih, lepas bayar hutang ada lebih lagi, bagilah, tak ada masalah. Faham tak? Ini kita jadikan berhutang untuk buat beribadat tadi. Datang fatwa mana? Itu sebab kita kena faham betul. Ni konsep ni kan banyak orang salah faham.
Kita disuruh buat bila ada benda berkenaan. Dan memang berbekal tu lebih baik, pasal kita tak nak bergantung pada orang lain. Allah kata wa tazawwadu. Okay, berbekallah kamu, tapi dalam sama fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik bekal adalah ketakwaan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulunya ahli Yaman, kana ahli Yaman, dahulu penduduk Yaman, yahujjun wa la yatazawwadun. Mereka dahulu tunaikan haji, tapi mereka tidak bawa bekal. Dia pergi tu apa? Lillahi ta'ala, jalan je. Yalah gitu, ikut akal bagus. Macam orang tu apa? Dia hanya bergantung dengan Allah Ta'ala. Kita nampak macam tu. Tapi namun begitu Allah Ta'ala beri arahan suruh berbekal, patut kena bekal lah. Cari bekalan untuk keluar. Dan bahkan bukan bekal kita je, bekal waris kita tinggalkan. Faham tak? Ni kita tinggalkan waris kebuluran kan, mati tengok kering. Kenapa? Bapak ada biaji. Mana ada macam tu? Ada pernah orang mati kerana bapak biaji? Tak ada kan? Pasal tak boleh, pasal dia kena bagi keluarga berkenaan, dia tinggalkan bekalan keluarga dia ada. Bukan dia tinggalkan keluarga dia ke kebuluran, minta sedekah pula lepas tu. Balik-balik baru okey, kaya balik. Padahal bapak balik dah kerja. Bagus-bagus. Mana boleh macam tu? Tak ada dalam Islam kita suruh macam tu. Jadi Allah tak suruh bekal. Jadi ahli zaman dahulu, mereka tunaikan haji tapi mereka tidak berbekal. Dan mereka apa? Mereka dahnul mutawakkilun. Kami ni orang bertawakal, dia kata. Orang Yaman datang buat macam tu. Kami orang bertawakal. Lalu Allah Ta'ala turunkan, wa tazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Tapi namun begitu, sama-sama sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. The best bekal. Tapi kena bekal bawa juga makanan dan sebagainya, bawa. Diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Hibban dan sahihnya. Dan meriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Bardawih daripada Ibnu Umar. Beliau berkata, dahulunya mereka apabila mereka berihram, dan mereka ketika berihram tu, pakai ihram ni ada separuh orang pakai ihram zaman tu, pakai ihram je, sedangkan mereka ketika tu ada bekal. Bekal kan, ada makanan, dia datang dia jauh, start pakai ihram je, dia campakkan semua sekali bekalan-bekalan ni, buang. Okey. Dan mereka cuba dapatkan try dapatkan bekal baru. Bekal yang tu buang. Maksudnya ni bekal sebelum ihram. Ni bekal dalam ihram. Bekal dalam ihram lagi mulia lah. Dia nampak macam tu. Jadi Ibnu Umar kata bila orang ramai buat macam tu, Allah Ta'ala pun turunkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sesungguhnya sebaik bekal adalah ketakwaan. Maksudnya kita kata betul. Mungkin kita kata kita bertawakal, tapi bekal bawa. Ambil asbab. Jangan kita tinggalkan, kononnya bertawakal kepada Allah Ta'ala, tak nak bawa makanan. Kerana apa? Kalau nak bagi makan, tak turunkan makanan. Jangan macam tu. Tak suruh macam tu. Bahkan kita suruh bawa bekal. Dan dilarang mereka daripada berkenaan. Dan disuruh mereka supaya apa? Berbekal dengan apa? Dengan tepung. Dan juga apa? Dengan sesuai apa tepung yang telah dimasak, juga kak-kak. Mana kuih-kuih muih lah, apa benda mereka ada, bawa. Okey. Mungkin bagaikan kek kan, Black Forest tu. Sikit resepi tu, maksudnya ni orang Arab kan, biskut-biskut yang keras kan, tepung tu dia masak sampai kan, betul tahan lama. Tempat orang tahan lama. Bukan kek sikit resepi ni. Kak-kak betul disebut, tapi bukan macam tu. Jangan bayang macam tu. Ya, masa zaman para sahabat ada kek lah, nak bakar kat oven mana? Ya, dia masak lain. Tapi dia orang bawa benda berkenaan, makanan tadi memang bawa tepung dan sebagainya untuk berbekal. Ini orang Melayu kita dulu macam tu lah. Pergi naik kapal Dia naik kapal, bawa pergi tu 3 bulan. Balik 3 bulan. Dia pergi tu bawa ni. Bawa beras, berguni-guni bawa. Perjalanan pergi sampai ke ni Aden, ada separuh berhenti turun Aden, ada separuh sampai Jeddah. Turun Jeddah, naik unta pula sampai ke Mekah. Duduk sana tu memang nak mati dah lah. Tu kadang-kadang kita kata apa? Kadang-kadang separuh mereka ni memang kesan ibadat mereka macam tu beri kesan pada hati. Tapi kita zaman kita sekarang ni terlampau mudah petik jari je sampai. Last sekali kita nampak benda tu kecil. Dia actually tak ada nilai. Orang tu rasa bernilai bila benda tu ni. Contohnya orang biasa makan ikan masin, dia dapat makan ayam Kentucky kan? Kan? Cepet gila kan? Dia rasa macam wah kan? Macam syurga dah dia kata. Kan? Jadi dia akan rasa macam tu. Tapi bila tiap-tiap hari makan ayam, macam mana? Dia tak heran. Dia boleh pergi anytime. Ni nak pergi bila masa dia pergi. Jadi beza sikit lah. Bahkan kesan ibadat dia pun kurang sikit. Bukan maksud dia tak usah buat macam tu. Nak pergi umrah, pergilah. Duit banyak, jalan, pergi. Tapi masalahnya cuba bayangkan diri kita, jangan terlampau nak mewah sangat. Sampai kadang-kadang macam orang tanya saya, dia kata pergi haji tapi tak berubah juga perangai. Ada antara ni sebab tu. Sebab dia rasa dia ada masa lagi. Dia dah purge sin tahun lepas. Dan after this buat sin pula, purge sekali lagi akan datang. Dia buat sama macam gereja. Tahu gereja? Macam orang pergi Vatican dan sebagainya, purging sin. Most of them pergi berdiri depan Pope dan sebagainya untuk dapatkan pengampunan. Banyak mereka buat macam tu.
Kita buat macam tu juga. Kenapa? Islam tak ajar macam tu. Anda minta ampun Allah Ta'ala di mana-mana anda berada. Tapi ada kelebihan anda gunakan effort tadi dengan umrah. Pasal Nabi janjikan umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah kepada umrah yang satu lagi adalah penghapus dosa bagi antara keduanya. Contoh macam kita umrah tahun ni, umrah tahun depan pula. Dalam pertengahan ada dosa, maka akan dibersihkan dosa-dosa berkenaan. Tapi dia ikut kadar Allah Ta'ala tentukan. Bukan kadar kita. Kita bilang-bilang. Okey, habis dah. Dosa tahun ni tak ada dah. Jangan macam tu. Even puasa Ramadan pun dijanjikan penghapusan dosa. Kan Nabi kata man shama Ramadan, siapa puasa Ramadan imanan kerana beriman, wahtisaban harap Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi, diampunkan apa telah lalu daripada dosa dia. Ini dosa dia habis. Even kalau bukan sangat puasa Ramadan, solat 2 rakaat. Kan dalam hadis Bukhari Muslim kan Uthman bin Affan wuduk depan orang ramai. Orang ramai tengok dia wuduk. Kemudian dia kata apa? Aku nampak Nabi wuduk macam wudukku ini. Dia tunjukkanlah kumur-kumur masuk hidung ni. Dia buat dengan komplit, dengan sunat dan wajib. Tapi kalau ikut apa macam mazhab Ahmad, dia pandang semua buatan tu ada perintah wajib. Rukun lain, wajib lain. Dia kata mesti buat. Yang tinggal tanpa sebab. Macam masuk air dan hidung dan sebagainya. Kan kita kan macam yang kita ni dah kita buat cukup-cukup dengan ngam kan. Tapi bagi mereka apa yang Nabi tunjuk tu adalah kesempurnaan yang patut dibuat. Maka ni versi mereka macam menyapu telinga tu, kalau tak sapu telinga air, maka wuduk tadi tidak sah. Kerana mereka kata Nabi pernah sebut al-udhunan min ar-ra's. 2 telinga tu termasuk daripada kepala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran wamsahu bi ru'usikum, sapu pada kepala kamu. Surah Al-Maidah ayat ke-6 kan. Jadi dia kena nampak itu. Tapi anyway, ditunjukkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wuduk depan orang ramai. Kemudian dia bangun, dia kata apa? Aku lihat Nabi wuduk seperti wudukku ini. Aku lihat Nabi wuduk seperti wudukku ini. Dan Nabi kata, barang siapa wuduk seperti wudukku ini, kemudian solat 2 rakaat, dan dia tak bercakap dengan diri yang solat tadi, tak ada sembang macam Allahu Akbar. Jadi gimana? Makan tengah hari sedap juga. Dia bercakap, dia tak bercakap dengan diri sendiri. Mana diampunkan segala dosa yang telah lalu. Banyak ibadat-ibadat diberikan macam tu. Tetapi janganlah buat kita macam tadilah. Pergi umrah tadi apa macam kita buat calculation. Buatkan banyak kali amal ibadat, tak tahu mana yang sangkut. Banyakkan amal ibadat, tak tahu mana yang sangkut. Tapi kita banyakkan bukan dengan perasaan bahawa dah buang dosa lalu, tambah dosa baru. Dah buat dah, tahun lepas dah buang dah kan. Hari kita tahu ni ada apalah, konsert sekali 2 kan. Goyang-goyang sikit, tak ada apa kot kan. Nanti pergi umrah sekali buang pula. Kan kalau duit banyak haji tiap tahun. Kenapa tak? Kan haji kan, haji Ustaz Adli kata, Nabi kata dalam hadis Bukhari Muslim, Bukhari itu kan kita baca man hajja, barang siapa tunaikan haji, falam yarfuth, tak cakap benda yang lucah, benda yang vulgar benda yang ni keji, walam yafsuq, dan tak buat benda jahat. Ada dikembali kayaumi walatu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibu dia, bersih dari dosa. Dia kata boleh buang dah tahun depan. Ni haji ni daftar dah siap-siap, ambil package paling mahal kan. Package murah tak tentu lepas kan, package mahal lepas kot dia kata. Jadi every time manusia fikir macam tu, dia salah lah. Memang Allah Ta'ala janjikan untuk siapa yang menunaikan benda tadi dengan hak-haknya, Allah Ta'ala janjikan akan ada. Tapi yang nak memberikan hanya Allah Ta'ala. Kita bukan kita macam ada kontrak, tu kontrak. Mana kalau kita buat Allah Ta'ala wajib bagi. Tak. Itu hak dia. Nak terima banyak mana, itu hak dia. Pasal kita buat ibadat tadi pun dengan ihsan dia. Modal dia bagi semua. Kalau dia bagi sakit, elok-elok daftar haji kemudian sakit, asyik batuk tu kan sampai ke airport tak boleh masuk kan, hantar balik macam tu je, nampak mata merah je kan, datang sakit, mana boleh kan. Doktor tak lepaskan, kesihatan tak bagi kan. Contohnya tiket hilang macam-macam lah, nak tak datang tu Allah Ta'ala boleh bagi sebab. Mana masa kita sampai tu dengan apa? Ihsan Allah Ta'ala. Lepas tu kita nak belagak dengan Allah Ta'ala dengan benda kita buat. Kenapa? So sebab itu kita kata amal ibadat kita buat, penerimaan kita serah pada Allah Ta'ala, dan kita minta Allah Ta'ala terima ibadat kita. Bukan untuk macam kita bayangkan macam Allah Ta'ala berhutang kita pula. Tak pernah Allah Ta'ala berhutang kita. Kita berhutang Allah Ta'ala banyak. Allah Ta'ala tak pernah hutang dengan kita. Tapi dia kata dilarang mereka daripada buat berkenaan, dan diperintahkan oleh mereka supaya berbekal, bawa bekal. Jangan tak bawa bekal langsung. Ini masalah, bawa bekal nanti menumpang orang. Tak bawa bekal, menumpang orang, minta-minta, tak elok. Bawa bekal. Dan Allah nyatakan fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan adalah ketakwaan. Bila Allah Taala memerintahkan mereka untuk berbekal bagi perjalanan di dunia, kan perjalanan dunia ni bawa bekal. Apa patut buat kan? Bawa bekal betul-betul. Perjalanan jauh ni ada duit tak nak makan? Tak ada duit, cari duit untuk makan. Okey? Ini untuk dunia. Allah Taala dah suruh mereka berbekal, maka untuk duniawi, maka Allah Taala suruh mereka berbekal untuk negeri akhirat. Dan itu apa?
untuk menemankan pembekalan tadi tu dengan apa? Dengan ketakwaan kepadanya. Bawa sekali bekal tu dengan ketakwaan. Sebenarnya dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah Ta'ala kan warisha, dan Allah Ta'ala berikan manusia ni macam-macam benda untuk pakaian kita. Bulu kan, bulu wool tu, bulu yang apa, yang bentuk hair dan sebagainya pada binatang, kulit dia dan sebagainya. Lalu dan juga risha, dan juga bulu-bulu daripada burung. Dan tapi namun begitu banyak benda Allah Ta'ala beri tadi. Walibasut taqwa dzalika khair. Tapi pakaian, daripada banyak-banyak pakaian kita pakai, cotton ke apa? Bukan linen linen ke Lenin? Linen Lenin apa ini Rusia tu punya ni. Salah sebut masalah juga. Kan? Apa linen linen ke nylon ke dan sebagainya. Nylon ke? Nylon lah. Nylon. Okey, ni cakap lah. Apa dia, kapas ke sutera, anything Allah tak keluarkan untuk kita pakai. Tapi apa? Libasut taqwa zalika khair. Pakaian ketakwaan itu terbaik. Mana kalau orang tu ada pakaian paling cantik, paling elok, Allah Taala beri kepada dia, tapi takwa tidak ada, tak berguna. Tak berguna. Mana banyak rugi manusia pakai cantik dah, tapi apa? Ketakwaan tidak ada. Sebab kenapa? Pasal kita mengejar dalam ibadat kita buat dan dunia ni untuk ketakwaan. Nak rasa Allah Taala perhatikan kita sentiasa sampai kita takut pada dia. Kita nak buat benda-benda kita rasa Allah Taala awasi kita. Itu sebenarnya amal ibadat kita buat. Bukan bila kita ibadat boleh jalan atas air, bukan boleh ibadat kita terbang, ibadat kita cakap je jadi. Banyak zikir, cakap je jadi. Cakap jadi, mulut masin. Nak mulut masin letak garam. Kengok je garam memang masin lah mulut tu. Kan atau makan apa? Makan asam boy. Kan? Masin lah mulut. Itu kita sekarang ni nakkan benda berkenaan, jangan minta sangat benda. Pasal banyak kita ni terlampau biasa tengok cerita-cerita wali-wali ni. Jadi macam dalam kepala kita nak menantikan miracle. Kita nak magic. Kan kita rasa bila agama datang, agama dengan logik tak sama, dan bila ada agama, logik hilang. Tak. Itu sebab kenapa kita lihat para sahabat Nabi SAW tak ada tinggalkan amal seperti bekerja, mencari rezeki, berniaga, menternak, bercocok tanam. Mereka buat. Dalam masa mereka ni adalah orang yang apa? Bertakwa kepada Allah Ta'ala, lebih takwa dari kita. Hatta dia orang kalau sedekah banyak ni dia orang sedekah. Kita sedekah satu gunung Uhud emas, tak setara dengan sedekah mereka banyak ni. Makanan mereka sedekah banyak ni, kita sedekah satu bukit Uhud emas, tak setara pun. Orang-orang itu para sahabat Nabi SAW. Namun itu mereka buat kerja, makan, tidur, kahwin dan sebagainya. Mereka ada amalan-amalan tadi. Tak ada pula mereka berhenti daripada kahwin, duduk diam je tak kahwin langsung. Ini salah. Maksudnya Allah Ta'ala berikan pada mereka orang terbaik. Tapi ketakwaan. Nah, bukan mereka buat magic setiap hari jadi, tak pernah demam. Tak. Hatta Nabi demam. Nabi SAW demam. Kan Nabi pernah sakit kepala. Ini tak ada pula macam kita kerana berzikir banyak tak pernah sakit kepala. Apa pasal? Banyak orang nak macam tu. Dia nak akan apa? Miracle, keajaiban, magic. Bila dia punya sekian jadi sekian. Mana ada? Para sahabat Nabi SAW mati dibunuh. Omar mati ditikam tadi. Tak ada malaikat tepis tangan orang nikam tadi ke? Patutnya baru jaga Allah Ta'ala. Kenapa kena tikam juga? La ilaha illallah syarikalah. Kau Ta'ala tentukan apa dia nak. Kalau Allah Ta'ala tentu apa dia nak, Allah Ta'ala bagi apa dia nak, Allah Ta'ala tahan apa dia nak. Bukannya kita pula dengan satu benda kita buat, Allah Ta'ala mesti wajib ke atas kita satu benda. Mana boleh? Kalau akhirat itu benda lain. Itu, dan bahkan kadar dia nak bagi, kadar dia suka. Kalau dia kata yudha'ifu liman yasha', dia gandakan pahala pada siapa dia nak. Kan dia kata wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha', dia ampunkan siapa dia nak, dia azab siapa dia nak. Itu hak dia mutlak. So kita tergantung pada apa? Kepada ihsan dia, belas kasihan Allah Ta'ala. Supaya kita sentiasa minta, kena faham macam tu. Ni kadang ni kita terasa macam selagi tak dapat berjalan tahir, tak dekat dia. Tak, pasal benda tu ketakwaan, nilai besar dia takwa. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, Allah kata apa? Inna akramakum indallahi, sebenarnya orang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Ta'ala siapa? Aqwakum, orang paling kuat. Ajmalukum, orang paling cantik, paling handsome. Aghnakum, orang paling kaya. Siapa? Atqakum, orang paling bertakwa. Pasal takwa tadi benda yang kita dengan Allah Ta'ala je tahu sebenarnya. Kalau kita berpura-pura pun buat baik sebab orang tengok, pun Allah Ta'ala tahu. Kita tahu, Allah tahu. So kenapa kita kena belajar? Supaya rasakan Allah Ta'ala saja sebagai matlamat kita. Dan sebab itu kita kata pakaian kita boleh pakai, ambil lah. Bekal boleh kita cari, bekal lah. Tapi apa? Ketakwaan itulah bekal paling besar, bukan yang lain. Dia kata fa inna khairaz zadi taqwa. Sebab bekal adalah ketakwaan. Kita bertakwa, semua janji Allah Ta'ala akan dapat pada kita sebenarnya. Ini takwa, syarat takwa aja. Tapi yang kita takwa nakkan barang dunia, itu tak takwa. Itu macam kita apa? Minta timbalan balas.
Nak kata ikhlas? Tak juga. Saya nakkan barang dunia. Kita patutnya rasa, memang kenapa kita tinggalkan satu benda atau buat satu benda hanya kerana apa? Kerana kita tahu Allah Ta'ala perhatikan kita. Cukup dah. Kenapa tinggalkan? Allah Ta'ala tengok aku malu. Kenapa buat? Allah Ta'ala suruh aku laksanakan. Semua kita buat kerana Allah Ta'ala. Itu takwa dia panggil. Yang kita bina dalam solat kita, dalam haji kan, kita bincangkan itu, kan bukan andam, bayar dam kan, cabut rambut ke, cukur kepala ke, pakai minyak wangi ke dan sebagainya. Orang tak tahu. Kalau contoh macam tarik rambut kan, kita cuma suka cek uban. Ada orang suka tahu cabut uban. Dia buka kan, ada kepala kan, sampai dia pakai ihram, dia masih perangai nak cabut uban. Tapi kalau cabut seorang dalam bilik kan, katakan dalam bilik seorang, orang tak tahu. Tapi bila berkenaan dengan benda tu dia buat, kena hukuman, kena ada denda dia. Kalau dia kata orang tu rasa takwa, dia akan bayar. Dia buat, alamak, bayar. Dia tahu pasal benda tu Allah Ta'ala nampak. Kalau dia kata orang tak ada takwa, dia kata apa? Tak lama kan orang tahu. Then dia go on. Nampak? Dia kata, untung duit aku 350, tak kena bayar dam. Kan, boleh beli lain. Jubah mahal, cantik. Kan? Dekat Madinah baru ni aku dengar cerita, jubah mahal kat kedai bawah tanah tu. Kan? Orang cek jubah kan. Itu bergantung pada betul yang takwa tadi. Dibina orang ada duit kan, ada harta, bayar zakat. Kalau suruh duit dia bawah katil, orang tak tahu pun duit dia banyak mana. Kalau dia masukkan duit bawah katil, orang tak tahu pun duit tu bawah tu banyak mana. Tapi dia tahu duit tu ada simpanan dia. Dan dia tahu duit, jumlah tu banyak mana. Tapi kerana rasa Allah perhatikan, dia keluarkan zakat juga. Itu yang dibina dengan ibadat. Ibadat tu untuk bina rasa pada diri kita, Allah Ta'ala perhatikan kita. Dan itu benda paling besar kita nak bekal, bukan benda lain. Dan bukan kita bekalkan sekarang. Macam sekarang ni nak pergi ke akhirat, dengar kata malaikat suka pukul-pukul kan, dan belajar ilmu kebal. So dia pukul pun tak kena apa. Lepas tu dengar kata nanti dekat sana mahsyar nanti ada apa? Ada apa, panas matahari dekat dan sebagainya. So belajar ilmu kebal, panas. Kemudian belajar ilmu berenang. Kan kok sampai nanti kan apa? Peluh sampai ke hidung, kita pun kan? Macam tu. Kan try so hard kan? Bukan macam tu bekal dia. Berbekallah kamu ilmu sekian kat dunia, kebal, terbang, jalan atas air sebagainya. Sebab apa? Sampai sana nanti jatuh-jatuh kan, boleh terbang balik. Bukan. Takwa. Itulah bekal paling elok yang kamu nak bawa. Kamu nak bersiap untuk akhirat, takwa itulah bekal dia, bukannya benda lain. Jangan belajar ilmu pelik-pelik kan, tembus dinding, tak guna pun. Tahu apa jadi dekat rumah, tak guna pun. Tak ada selamat depan malaikat, jumpa malaikat je. Kau tadi buat apa? Kita cakap malaikat yang tu. Malaikat pun, oh ya ke? Okey, tak pukul. Yang macam tu ke? Yang ada argument macam tu dengan para malaikat? Tidak ada sama sekali. Mereka lepuk je. Dia tengok-tengok, tak dengar cakap, getuk. Tanya-tanya tak jawab, dia ketuk. Kita pula belajar ilmu kebal. Hai, penyek. Saya tak ada gunanya. Nothing. Tak faham tak? Bekal terbaik di sana, cari bekal yang apa menyelamatkan kita. Takwa. Tak ada bekal lain. Tak ada bekal lain selain takwa yang akan menyelamatkan kita. Macam orang kadang-kadang dia banyak berzikir. Ya, kata macam dia kata bekal ustaz dengan zikir. Kadang-kadang orang berzikir tapi hati dia kosong. Berzikir mulut, pegang tasbih, tengok perempuan. Subhanallah. Ada tak? Kan ada kan? Oh, takwa tidak ada. Dia tak rasa Allah Ta'ala perhatikan hati dia. Mata dia, jelingan mata dia Allah Ta'ala tengok. Kalau dia fikir takwa tadi tu, itu yang benda yang dipilih. Bukannya masalah tangan duduk kat sini tapi mata tengok tempat lain. Kan mulut kan berhenti mengumpat kejap tu, astagfirullah. Bukan macam tu. Walaupun ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah nyatakan dia diriwayatkan dengan Muslim mauquf pada Aisyah, tapi ada yang macam dalam Abu Daud angkat, Ibnu Umar angkat pada Rasulullah SAW. Barang siapa dapati pada lembaran dia banyak istighfar, maka berbahagialah orang berkenaan. Berbahagialah siapa yang dapati pada lembaran amal dia banyak kalimah istighfar. Kebanyakan lima istighfar, banyak minta ampun sebenarnya. Kan? Maksudnya bukan astagfirullah tu. Maksud dia banyak, ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Ikut bahasa Melayu lah, kita orang Melayu. Kalau kita English educated, sebutlah, oh God forgive me, oh God forgive me. Kan? Terpulanglah masing-masing, oh Allah forgive me. Terpulang masing-masing lah. Tapi pentingnya maksud dia ada dalam kita punya lembaran tu perbuatan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Seharian berapa kali kita minta ampun daripada dosa kita buat semalam ataupun berhujat tadi. So benda-benda ni memang ada dalam secara mauquf pada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bekal yang asal adalah ketakwaan. Pasal orang tu tak akan minta ampun kalau dia tak takut. Tak bimbang, tak ada rasa tak nak perhatikan dia, dan dia tak kisah. Dia buat. Itu masalah dia. So jadi konsep bawa bekal. Pakaian terbaik, pakai. Tapi apa? Takwa tu kena jaga. Dan habis dah kan. Jubah meleret sampai lantai. Best jubah. Kan, jubah paling elok, tapi takwa tidak ada. Tak boleh lah. Kan, itu pasal terbaiknya adalah apa? Ketakwaan.
Dan oleh apa oleh kerana disebut dalam ayat surah Al-A'raf tu, pakaian yang elok, pakaian yang fizikal, al-hissi, yang fizikal, Allah Ta'ala peringatkan berkenaan dengan apa? Pakaian maknawi, pakaian yang dalaman. Itu apa? Ketakwaan. Itu apa? Khusyuk, taat dan juga takwa. Khusyuk, mana maksud dia tekun ataupun rasa tunduk. Tunduk, khusyuk tu maksud tunduk. Taat dan juga ketakwaan. Okay? Dan dia sebut bahawa ia terbaik berbanding dengan yang tu. Mana baju terbaik kan, kita ada kain terbaik terelok kita beli apa? Cotton apa? Cotton Itali. Japanese silk. Itu lain apa? Cotton apa? Egyptian cotton. Ambil lah mana-mana nak pakai. Tapi dalam masa sama apa? Ketakwaan lah pakaian terbaik. Pasal akan melindungi kita hari akhirat nanti daripada siksaan Allah Ta'ala lah ketakwaan tadi. Itu yang menyebabkan Allah Ta'ala pandang kita dengan belas ihsan. Kalau tidak, pakailah benda-benda. Kapanlah dengan kain terbaik. Siapkan baju general kan. Baju takkan hancur. Letak dekat badan kita. Tapi di akhirat nanti tak ada nilai benda berkenaan. Diriwayatkan oleh Hafiz At-Tabrani daripada Ibnu Jarir, daripada Jarir bin Abdullah, daripada Nabi SAW, baginda sabda, man yatazawwadu fid dunya yanfa'uhu fil akhirah. Barang siapa berbekal di dunia, maka dia bermanfaat dengan bekal-bekal itu pada akhirat. Mana siapa berbekal dengan takwa di sini, rasa takut di sini, dia takut depan mati, tak guna. Daripada nampak malaikat depan mata kita, alamak, ya Allah aku takut engkau, tak guna. Dia berguna sekarang. Time tengah biasa ni, tengah-tengah kita boleh mampu. So kenapa bila kita kata bila kita sebut berkenaan dengan bila yang paling besar nilai dia, paling diharapkan adalah yang macam tu. Hatta macam kita sedekah lah, bersedekah kan, bila para sahabat tanya Rasulullah, dia kata, Rasulullah, ayu sadaqati azam, sedekah mana paling besar? Nabi kata sedekah paling besar ni adalah anta sadaqah, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahih, dan keadaan engkau sihat kedekut. Kau dah sakit dah kena kanser grade 3. Grade 3 boleh 4. Paling teruk 4. 4 lah teruk lagi. 5 lah bagi teruk sangat. Okey. Kanser grade 5 mati dah. Kod 5 tak mati dah tahu kan. Dan nafas 12 kita orang sakit kan macam tu kan. Kita minta apa dengan dia kata? Ambil lah. Betul tak? Dia tak ada harapan nak pakai lagi. Dia manusia ni nak, bila dia rasa sihat dia nak pakai lagi. Kalau dia sakit tak nak pakai dah, ambil lah kan, ambil lah. Dia tak nampak perasaan nak pakai lagi. Contoh macam dia ada kereta tak boleh bawa kan, tak boleh bawa ada kereta dia. Ada barang 5 biji kereta, orang minta 1, bagi tak? Bagi je, ambil lah kan. Tapi dia tak bagi Ustaz. Dia tak bagi. Orang tak lah. Takut ni. Takut nanti kok ada ubat. Ubat lebih mahal, ubat kanser ni. Ada orang tu minggu lepas dia cerita, dia buat ubat hari Khamis minggu lepas, sembang abang tu. Abang tu kata dia diminta oleh bos dia hantar ubat. Ubat tu dia tengok 96 plus. Dia tak tengok habis. Dia nampak RM96. Biasalah kan, ubat RM90 lebih tu, itu pun dah mahal lah tu kan. Lepas tu dia pergi hantar dia. Dia kata ada duit tak? Dia nak hantar duit dia, ubat ni siapa nak bayar? Dia kata Datuk lah bayar. Cakap yang tu lah kan. Lepas tu bila sampai kat sana, dia hantar, dia dapat, rupanya orang sana dia tunggu dah dengan sampul. Dia bawa duit tu sampai kat rumah bapak bos dia, bagi. Lepas tu dia buka sampul tu, RM9,000. 60 biji ubat, RM9,000 lebih. Itu mujuh ada duit. Yang tu yang kita tak nak habiskan duit tu. Dia kena kekal sustain nyawa dengan duit. Okay, anyway, RM9,000 lebih, 60 biji. Sebiji tu apa? Sebiji tu beratus-ratus duit. Untuk apa? Sebiji pil. 60 biji pil dengan RM9,000 lebih. 9,600 berapa tadi kata. Baru dia perasan. Dia tak perasan mula tu, dia nampak resit tu, dia tak tengok. Sekali dia buka yang dia time dia serah tu, dia perasan. Bawa balik duit tu untuk bayar kan, RM9,000 lebih. Jadi itu sebab kenapa orang tu duit dia simpan lagi. Kod-kod ada ubat boleh sembuh kan. Boleh muda semula kan. Kalau kata nak masuk tempat tu muda semula, mandi boleh RM5,000. Ada duit RM9,000 kan. Orang bukan manusia kan, boleh nak kekal lama kat dunia ni. Orang kekal lama tak ada apa pun kan. Tapi benda berkenaan kita kata memang manusia ni, kalau dia kata dia sakit, start dia kan ni, anta sahihun syahih. Nabi kata sedekah paling besar, engkau sihat, engkau kedekut. Dia kata takhshal faqra atau turjil ghina, engkau mengharapkan kaya. Wa takhshal faqra, engkau bimbangkan fakir.
Dan bukanlah sedekah yang paling besar. Sedekah tu adalah bila sampai nyawa kat sini dan kau kata aku nak bagi si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Begitu, bukan macam tu. Macam tu masalah taubat, takwa sini. Ketika tengah sihat lagi. Jangan tunggu macam bila nak takwa, nak rasa Allah Ta'ala perhatikan. Tak boleh alim-alim sangat dia kata. Kan? Ada orang dia jumpa dia kata dia kata dengan isteri saya, dia kata tolong carikan jodoh. Kalau boleh dia kata, kalau ada ustaz okey juga. Tapi janganlah bagi ustaz yang alim sangat. Yang bagi ustaz yang half-half tau. Half happy-happy, half kan. Dia nak macam tu. Apa hal? Siapa? Macam ada kawan saya lihat seorang lagi dia kata tu. Dia kata pada kawan ni, kau bagus kan belajar agama. Memang dia kawan baik kan. Jadi kata baru belajar agama sebagainya. Eloklah dia kata. Doakan aku. Aku doakan kau pakai tudung. Janganlah doa sekarang. Saya gelak. Dia kata ya ke? Dia kata ya ustaz dia kata. Saya kata aku doakan kau pakai tudung. Mana aku doakan kau tutup aurat. Dia kata jangan sekarang. Maksud dia tak puas enjoy. Itu masalah dia pasal kita dah tahu kebenaran, kita tahu kita akan mati, kita tahu kita buat persediaan. Tapi kadang-kadang orang tu nak buat benda baik, dia tangguh. Separuh tu kadang tak semayang, tunggu kahwin orang semayang. Dah kahwin, tak semayang lagi, tunggu dapat anak. Dapat anak, tunggu lagi. Pencin. Dah ada pencin, tak nikah. Dia extend tau tak? Dia extend. Tak, dia tahu tarikh kematian dia Ustaz. Tu masalah tu. Yang tu masalah sekali. Itu masalah dia. Sebab kita kata benda yang Allah Ta'ala beri opportunity pada kita. Ketika opportunity tu buka, itu nilai paling besar. Sekarang ni. Jangan tangguh. Bimbang nanti tahu rupanya tarikh salah. Kita ingatkan ada 50 tahun lagi. Kan? Expiry date. Orang 30 tahun meninggal. Jadi kadang-kadang kita kata ni kita kata bila Nabi kata barang siapa berbekal di sini kan, ambil di sini, dia akan bermanfaat di sana. Di sini dia buat bekal takwa tadi, dia berjalan, dia jaga berkenaan perkara tadi, dan dia doa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala beri yang ketakwaan pada hati dia. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah datangkan pada jiwaku ini ketakwaannya. Wa zakki anta khairu man zakkaha, bersihkanlah dia kerana kau seberi yang bersihkannya. Anta waliyuhu, engkau lah pelindung dia dan engkau lah tuan dia. Minta kepada Allah Ta'ala benda berkenaan dan buat effort. Kan tahu dah benda berkenaan timbul kat televisyen. Janganlah tiap hari tengok televisyennya, tengok berita, lepas tu larilah. Sibuk kat depan berita, ada cerita apa? Cerita apa? Tekan pula cerita apa? Tak cukup cerita ni, download pula. Kan? Actually benda tu menyebabkan kita sentiasa lambat. Kan? Kita tahu dah baca Quran yang akan melembutkan hati kita. Lepas tu kita takut pula, baca-baca sangat kan? Takut sangat tak boleh juga. Dia tak inilah, tak nak sekarang. Tunggulah 20 tahun lagi ke. Boleh I nak bertaubat time tu. Kenapa? Kan? Maksudnya takwa tu dari sekarang. Bekal dari sini, manfaat di sana. Pakai di sini takwa tadi, di sana akan berguna. Maksud dia bukannya bentuk tadi, dia ada timbalan di sana. Bukannya maksudnya kalau tak ada kat sini, tapi kat sana boleh beli. Beli kat mana? Takwa. Timbang kilo. Kan? Lepas dekat mahsyar nanti ada timbang kilo. Ada takwa, beli sikit. Tak ada. Tak ada siapa. Kat dunia ni boleh kita jalan-jalan kan. Duit ada. Takwa tak ada. Barang makan tak ada. Boleh beli kan? Boleh beli kan. Pergi zaman R&R tu kan, kita bawa barang-barang. Duit boleh singgah-singgah berhenti. Lepas mati tak ada dah. Tak ada dah tempat nak tambah ketakwaan. Kan beli-beli tepi jalan ke. Kan on the way kat kubur beli kejap sikit. Keluar kat mahsyar beli sikit. Kat titian sirat beli sikit. Ada? Tak ada. So pakai dari sini. Kumpul di sini. Bukan tunggu di sana. Banyak orang tangguh-tangguh masalah. Bila kita kata betul manusia ni muda, ada umur muda dan sebagainya, umur dah lanjut usia. Apa yang sebut usia tak sedap bunyi. Dah berumur kan. Actually benda tadi bukan alasan. Tua ke muda sama saja. Anda seorang yang bertakwa, buat dari sekarang. Pasal manfaat dia bukan masalah masa depan dunia, masa akhirat nanti. Berbanyak kali anda berbekal yang berkenaan, di situ nilai terbesar dia. Macam orang yang takutkan Allah Ta'ala kan, dengan kisah hadis Nabi SAW yang Nabi kata yang 3 orang terkurung dekat dalam gua kan. Actually benda ketakwaan tadi bukan every time. Dia kadang-kadang datang time ujian. Contoh macam bila kes yang ketiga orang tu, the first one yang kes berkenaan dengan upah, the second one berkenaan dengan tajuk first one berkenaan mak bapak dia kan. Dia cari makan, dia kerja cari kayu api, beli susu pasar, bawa beli rumah, mak dia minum, bapak dia minum, punya baru anak-anak dia minum. On that day, satu hari tu dia terlewat sampai lewat, mak bapak dia tidur dah. Dia tunggu bekang susu tu, anak dia menangis sampai tidur kat kaki. Dia tak bagi. Lepas tu dia kata, ya Allah, kalau aku buat kerana engkau, maka buka pintu gua ni sikit.
Second one essentially orang yang dia bagi upah. Dia ada duit, upah orang buat kerja, tapi ada seorang tu nak bagi upah, orang tu hilang. Tapi duit upah tadi tu dia pakai. Dia pakai duit tu tadi, dia gunakan menyaga sebagainya, sampailah sekali satu lembah unta, satu lembah lembu, satu lembah kambing. Mana banyak sangat harta hasil daripada modal tadi. Bila orang tu datang jumpa lepas beberapa tahun, ya fulan ittaqillah, fulan takut Allah Taala, bagi upah aku mana? Tahu dia apa? Dia kata semua ni upah kau. Dia samping dia membela tadi kan, dia makan dah. Pembelaan tadi, tapi orang tu kata, dia kata ni semua upah kau. Pasal hari tu duit upah kau tu aku nyagakan. Orang tu tak percaya, dia kata aku nyagakan duit tadi jadi macam ni. Lepas tu orang tu pun ambil semua sekali. Tak tinggal sikit pun. Lepas tu dia kata, ya Allah, kalau aku buat kerana engkau. Maksud dia benda tadi tak ada siapa tahu. Kau dia bohong pun orang tak tahu. Faham tak? Kau dia tipu, tak ada siapa tahu dia tipu. Yang menyebabkan dia bimbang siapa? Allah Ta'ala. Dan dia bagi. Dia let go macam tu je. Tak ada pula dia kata amboi ambil semua pula kan. Dan maka dia tak gunakan pula macam bagi alasan duit kau banyak ni je. Tak. Dia tahu pasal modal tadi, ada modal tadi. So dia nyagakan, dia dah makan dah selama mana dia bela, dia makan dah. Dia dah ada dah keuntungan lain, tapi orang tu ambil semua sekali, dia bagi macam tu je. Tak cakap banyak. Dia kata kalau buat kerana, dan yang terakhir yang pasal lelaki yang dia minat dengan dengan ada anak pak saudara dia. Kemudian dia minat tapi tak dapat buat apa. Sehingga satu kali kemarau berlaku. Kemudian budak dia ada duit. Perempuan tu datang jumpa dia, minta makan dan sebagainya. Kita boleh tapi tidur. Tapi dia bila hampir-hampir dia nak buat benda perkara keji, berzina berkenaan. Kemudian perempuan tu kata satu kataannya. Kata, wahai fulan ittaqillah. Takut Allah Taala, jangan kau pakai cincin tanpa haknya. Ini kiasan lah. Lepas tu perempuan dia dengar benda tu, dia terus tinggalkan. Duit dia tinggalkan, perempuan tu dia tinggalkan. Maksudnya dia lafaz itu je. Maksudnya kadang-kadang ketakwaan ni tadi, nilai dia bukan every time, bukan every day. Dia ada timing dia. Time tengah tengok televisyen, time orang dengar orang sembang mengumpat, time ketika kan nampak tak time tu. Itu time yang takwa tadi dizahirkan. Time lain ni kita bina dengan cara solat. Solat tu kita bina, Allah Ta'ala perhatikan kita. Tapi ketika nak test takwa kita macam mana, ketika ujian tu datang, akhirnya kat situ yang kita nampakkan takwa tu di mana. Ada takwa ke tidak? Kan tahu takut atau tak tahu takut. Tapi ada tapi je masalah. So konsep takwa tadi daripada sekarang kena buat. Bukan tunggu dah sakit dah sampai ujung nyawa barulah Allah Taala perhatikan aku. Dia memang kita sakit, kita rasa Allah Taala perhatikan kita. Minta kan, abang nak mati dah ni, demam macam nak mati kan. Lepas tu dah sihat balik. Kan sihat hilang balik. Kan time sakit tu kan. Nanti kalau abang mati, tak mati pun. Demam biasa je, tapi rasa macam nak mati. Anyway, maksud tak? Faham tak? Mana ketakwaan tu dibina dari sekarang. Buat dari sekarang, apply dari sekarang, amal dari sekarang. Untuk supaya manfaat di sana bukannya dekat sini. Walaupun macam 3 orang tadi tu dapat manfaat dengan doa mereka, Allah Ta'ala buka pintu berkenaan. Gua tadi yang tertutup dengan batu tu terbuka dengan sebab doa mereka, menggunakan amal soleh mereka sebagai alasan untuk minta Allah Ta'ala makbulkan. Allah Ta'ala bagi. Tapi semuanya adalah ketakwaan. Dan actually terbuka pintu tadi dengan ketakwa mereka, dengan doa mereka, dengan takwa mereka. Mereka rasa Allah Ta'ala perhatikan mereka, mereka takut. Dan kata, ya Allah, kalau aku buat benda tu kerana engkau, maka bukalah pintu gua ni. So actually the best. Dari sini sekarang ni kita buat dari sekarang. Kalau orang tak tahu pun, tu yang ada orang tanya soalan. Soalan dia berbunyi, lampu traffic light merah, orang tak ada. A, jalan terus. B, maksud dia sini kan, saya dengar cerita, dia kata kalau tak ada orang, jalan je lah. Okay, dengar sini. Dekat situ anda boleh ajar diri anda, orang tak nampak pun anda kena patuh. Serius lah, kita kata memang betul, orang kata dah tak ada orang pun kena tunggu. Macam tu juga masalah kita, surveillance yang kamera ni kecil, surveillance Allah tu kita kena jaga. Kita nak bina kat situ, rasa macam kalau aku berhenti ni maksud dia kita ada perasaan macam tadi tau. Maksud dia tanpa orang lihat, tanpa orang tahu, langgar tak? Kalau langgar juga tu maksud dia takwa tak ada lah. Apply kepada tajuk tadi lah. Kalau dia kata benda berkenaan, kalau tak ada emergency, kenapa nak cepat-cepat, relax lah kan. Benda tadi kita tak tahu, kadang-kadang orang tu bawa dengan 200 km sejam daripada satu jalan lagi, kita lintas kena, percaya dah saya kata. Sekelip mata, kelip mata dia sampai dah. Dia bukannya benda tu mesti macam tak ada orang, saya masuk lah, tak ada. Dah tahu merah berhenti. Itu undang-undang macam tu kan. Bahkan kita disuruh supaya mentaati pemimpin dalam masalah benda-benda undang-undang macam ni. Kalau semua orang tak ikut suka hati dia, tak nak merah, aku suka hijau kan. Bila yang ni kan, kalau hijau dia boleh berhenti. Aku nak tenung hijau tu. Yang tu orang tu kata tak nak, aku nak kuning. Kata aku keturunan raja kan. Masalah lah dunia ni kan, everybody tak nak follow rules kan. Benda tu tak boleh diajar, walaupun tak nampak. Macam buang sampah kan,
Orang tak nampak pun nampak. Kalau orang nampak, itu antara benda yang mengganggu kita, yang kita nak bezakan takwa tu ada ke tidak. Kita patutnya buat kerana Allah Ta'ala nampak, aku tak buat. Kalau Allah Ta'ala nampak aku, memang Allah Ta'ala tak pernah tak nampak kita. So bina dengan cara tadi, okay? Dan Allah Ta'ala nyatakan, wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kamu akan daku, bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang punyai akal. Berfirman Allah Ta'ala, ittaqu iqabi, mana takwalah kamu kepada hukumanku, dan juga pembalasanku dan azabku. Okay? Bagi sesiapa yang menyalahiku dan tidak beramal atau mematuhi terhadap perintahku. Wahai orang-orang yang punya akal dan kefahaman, kamu faham, maka kamu kena ikut, jangan kamu langgar. Ini kita kata gambaran berkenaan haji ni, dimaksudkan dengan perkara tersebut. Jelas? Ada soalan? Ya. Kalau kita tak puas dengan haji yang pertama kita buat, bila kita pergi buat haji lagi sekali, dia tak tampung apa mistake. Kalau kita tak puas solat subuh pagi tadi, dia soalan sama je. Di sini satu benda tak nak beri pada umat Islam ni, satu benda besar. Benda besar tu di akhir surah Al-Baqarah yang umat lain tak dapat. Dia tak kata apa? Suruh kita kata, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, yang kau hukum ke atas kami jika kami in nasina, kami terlupa, atau akhtana, kami tersilap. Dia cerita pasal bukan kita buat intentionally nak langgar perintah Allah Ta'ala. Yang beza dengan orang munafik. Orang munafik dia saja lawan. Allah Ta'ala cakap ini, dia buat sini, buat sini. Dia saja nak lawan perintah Allah Ta'ala. Tapi ini kita bukan buat kerana langgar perintah Allah Ta'ala, tapi ada tersilap, tersalah, maka minta ampun. Ya Allah, aku tersilap hari itu, ya Allah, aku minta ampun. So benda tu ditampung dengan benda berkenaan. La tu'akhidna Rabbana wala tahmil alaina. Maksudnya Allah Ta'ala takkan buat benda tu pada macam kaum terdahulu lain. Kita dapat kelebihan tadi. Bahkan bila kita banyak buat kebaikan, mungkin ditampung, dibersihkan keburukan yang kita buat. Dan Nabi kata dalam hadis dalam hadis Nabi dalam Sahih Muslim, Nabi kata ittaqullaha haitsuma kunt. Mana orang tanya Rasulullah, apakah keselamatan? Apakah cara untuk aku selamat? Dia kata apa? Nabi kata pada dia, wa atbi'il hasanata atbi'il mutabi. Okey, so ada ni dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi Ahmad ada, okey. Baik. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Daripada Abu Dzar Al-Ghifari qala, berkata Abu Dzar, qala di Rasulullah SAW, cantik sangat, masalah juga belang-belang. Dia kalau dulu projek atas dulu kan tak nampak. Ini nampak tumpuk-tumpuk. Tapi boleh baca kan? Okey. Dia kata apa? Berkata Abu Dzar Al-Ghifari qala li Rasulullah SAW, bersabda kepadaku Rasulullah SAW. Tapi Nabi sabda pada dia, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada engkau, takwalah engkau kepada Allah Ta'ala haitsuma kunt, di mana saja kamu berada. Di mana saja. Dalam rumah, luar rumah, dalam kereta, luar kereta, kat Mekah, kat Malaysia, kat mana-mana saja. Ni kat Mekah lain. Astagfirullah. Kat Singapura lain. Pergi apa? Apa nama tempat tu? Universal Studio. Hilang takwa. Masalah juga. Saya ingat tahun bila 2 tahun 3 tahun lepas kot. Saya pergi jumpa orang dekat sana, ziarah kawan dekat sana. Kemudian pergi singgah situ, tengah-tengah tepi tu jalan, saya duduk atas kursi kan dengan isteri saya. Tiba lintas satu akak tu. Dia tanya Ustaz Taklim. Dia lintas depan saya kan. Ustaz. Tak masalah dia kan. Dia oh ya ke? Dia macam takut je. Apa dia buat tu? Ya, biasalah. Kalau dia kata benda berkenaan, bukan benda haram, jangan masalah lah. Kan? Takwa tu bukan hanya kat Mekah. Dekat Mekah, astagfirullah, masa tempat tu hilang astagfirullah. Mana boleh? Takwa Allah Ta'ala, mana saja kamu berada. Dan wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Ekorkan benda buruk. Kamu buat benda kesalahan, kesilapan, dan juga benda buruk lah. Ekorkan, susulkan lepas tu dengan kebaikan. Tamhuha, engkau akan padamkan dia. Wa khaliqin nas bikhuluqil hasan, dan akhlak layanlah manusia dengan akhlak yang baik. Actually arahan Nabi pada Abu Dzar ni saranan tapi begitu kita kata nak fahamkan tu as-sayyi'ata al-hasanata. Kebaikan keburukan tu akan akan dipadamkan keburukan dengan kebaikan. Macam tu, macam dalam surah apa? Dalam surah Al-Ahzab. Ahzab. Tadi Ahzab Ahzab Furqan.
Tadi Furqan ayat 71-72. 70-71. So Furqan 70-71. Dan ayat berkenaan pun Allah Ta'ala menyatakan berkenaan dengan apa orang-orang bertaubat kan. Itu pun diberikan Allah Ta'ala gambaran yang sama. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 70-71. Allah Ta'ala menyatakan Furqan illa man taba wa sebelum daripada ayat ni Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan masalah dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Lepas tu Allah sambung illa man taba, siapa-siapa yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. 3 taubat, iman, percaya, yakinkan dengan tentang tajuk akhirat dan ganjaran dan balasan Allah Ta'ala, dan kemudian beramal dengan amal yang soleh. Maka orang-orang itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Keburukan mereka ni Allah Ta'ala ganti dengan apa? Kebaikan. Benda buruk jadi baik. Buka-buka, mana benda buruk, habislah, bertukar jadi kebaikan. Dengan sebab taubat. Kalau kita katakan kita pergi haji, tak puas hati dengan haji kita tadi, banyak kan yang bertaubat. Kita punya cara lain. Bukan maksud dia kena pergi haji second time, tak. ada orang kata it's the first hajj yang important, not the subsequent. Memang. So kalau kita Itu saya kata tadi, masalahnya pasal umat Islam bukan macam bangsa lain. Itu sebab kenapa kita puasa, solat fardu tu wajib, kan, mesti. Kalau kita nak tampung mungkin dengan ibadat-ibadat yang lain. Banyak baca Quran. Pasal takwa yang dituntut daripada ibadat haji atau umrah atau sekian adalah ketakwaan. So bina ketakwaan lagi. Bukan masalah kita kata kena pergi sana balik. Nanti pergi sana balik tengok jubah kita punya buntang mata. Kan, atau tengok contoh macam lah. Lepas tu gaduh dengan orang lagi. Lagi teruk. Kita tahu. First time kita pergi kita sabar. Second time kita pergi duit dah banyak sikit tinggi diri. Kemudian orang langgar sikit. Selanggar aku. Kan? Masalah lah macam tu. Tak boleh lah. Kita bukan semestinya kena pergi sekali kedua. Pasal you don't know the second time better or not. Kan, ada better ke? Tak semestinya. For the second time kita lagi marah. Cepat marah, kan? Pergi sana marah je orang. Makcik Afrika kita marah. Makcik Turki kita marah. Kan? Semua orang kita marah. Lepas tu gaduh pula. Lepas tu makan dapat tom yam pula, kan? Asyik tom yam. Tonye, kan? Makan pagi tonye. Tengah hari tonye. Mula macam, mulut kita apa pasal asyik tonye je ni? Kan? Bayar mahal, package mahal tak? Mulut kita mula bising. Lagi teruk dia pertama. Pertama tu kita pasrah. Tak kisahlah makan apa. Better daripada second time. Apa masalah dia? Second time pula kita pandai sikit. Dah umrah 3-4 kali, kan? Sepanjang lepas haji tu dah umrah. Kali ni pula kita dah rasa macam kita pandai lagi. Dia masalah lagi. So bukan masalah baik untuk kena pergi tu, tak ada kebaikan. Kebaikan tadi kalau kata ada peluang nak pergi kerana Allah Ta'ala pergi. Bukan kerana nak gantikan benda yang tak ada. Kecuali batal haji kita, iyalah kena ganti. Kenapa haji batal? Pasal dulu apa itu saya tak buat benda, saya tak ada Arafah. Hari Arafah saya sibuk beli baju. Kan orang pergi Arafah dia beli baju. Tak masalah, kan? Ataupun tidur, kan? Tidur ada, kan? Tertidur, terjaga-jaga orang dah habis Arafah. Pun ada juga. Gatal tidur suruh tak ada orang kejut. Salahkan orang sekali. Tak kisahlah, tapi yang ni baik. Benda-benda tu tak berikan kesan. Masa tidak disuruh dalam Islam ni, kecuali kalau memang rosak dengan persetubuhan, kan? Macam suami isteri pergi persetubuhan, haji tak guna, tahun depan datang balik, mesti datang balik ganti. Ataupun ada penduan dia tak boleh laksanakan ibadat haji tahun berkenaan, tak ada Arafah dan sebagainya, dan batal. Haji dia batal, tapi tunaikan wajib. Tapi untuk sengaja pasal tak puas hati tu masalah. Tu jadi kes buat umrah sekali tu, dan Nabi buat sekali, dia bantai 10 kali. Pasal apa? The first time tak sedap lah, Ustaz. Pergi sekali lagi. Pergi lari Tanim, bukan pergi balik Malaysia. Lari Tanim datang balik. Dia 7 umrah in a day. Nah, itu tak kena juga. So maksudnya tak dituntut macam tu. Dari Islam ni tuntut buat tu sekali. Do the best. Tak boleh kita minta ampun Allah Ta'ala. Ya Allah, aku tersilap, aku tersalah. Minta ampun. Taubat kita tu akan mengubah keburukan jadi kebaikan. Kita kejar benda tu. Pasal kita ni umat Islam ni Allah Ta'ala beri keistimewaan dengan apa? Repent. Minta mengaku kita salah, mengaku kita silap, dan batal balik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan berikan gantian benda berkenaan. Kalau Allah Ta'ala nak jalankan kita pergi sekali lagi, dan kita pergi sekali lagi. Bukan kerana gantian. Faham tak? Dia tak ada ganti-ganti. Subuh tak sedap lah pagi tadi, sambil sakit perut, kan? Semayang tak khusyuk. Semayang sekali lagi. Kenapa? Subuh tak puas hati. Mana boleh macam tu? Dan Islam tak ada macam tu. Jelas? Okey, ya. yang kedua, tiga lebih baik Dia kalau apa? Kalau. Ada apa tu? Kalau tak, itu pasal kan kita bincang hari tu. Berkenaan amal ibadat kita kepada Allah Ta'ala, tak usah kira
Tak usah kita bilang. Pasal Allah Ta'ala beri pada kita dia apa yang dia nak, dia anugerah pada kita. Bukannya benda tu kita berkira, tahu tak berkira. Macam kita nak sedekah rumah apa, sekolah tahfiz Quran ke, bagi makan orang ni. Makan kenyang aja. Ya ini educational. Itu kan masalah nilai dia. Nilai dia Allah Ta'ala tahu mungkin ini yang menyelamatkan kita. Kalau anda kata wanita itu anjing dia bagi minum boleh selamat. Anjing. Kalau ikut signifikan dengan agama, bila mana anjing tu masuk? Ada tu kalau kita berduit galak dia pergi lagi ke atau pergi tempat lain? Tak, so dia buat ibadat lain lah. Pasal takwa Allah Ta'ala, bukan, takwa pada Allah Ta'ala tu. Ni kalau dia masuk dalam nama haji kan orang tak cukup dah nak pergi. Ada orang daftar nak kau umur 60 dah. Dia letakkan umur 90 boleh pergi. Gila apa? Umrah tak ada masalah lah, kosong kan. Tapi haji kau ada kuota. Jadi kadang-kadang kita jangan selfish, tahu selfish. Kita nak masuk syurga, kawan kita tak, nama kita ditolak, orang lain ditolakkan sebab kita. Sebab duit kita banyak sikit. Pasal orang biasa yang pergi dah pergi sekali, second time pergi dia takkan pergi dengan muasasah. Pasal dia package duit kaya sikit kan. The first time dia pergi dengan ni. Kalau second time kalau dia daftar biasa, mati nama dia duduk belakang sekali. Kan pasal dah pergi kan, dah rekod. So dalam tajuk ni kena jaga-jaga bab ni. Jangan sampai kita ni apa menyusahkan orang. Kita banyak fikir berkenaan tadi. Kalau adakah kebaikan di situ? Sebab Allah tuntut kebaikan pada tiap-tiap hari. Macam ibadat kita boleh buat. Bangun malam tak buat lagi. Puasa 3 hari sebulan tak buat lagi. Maksud saya umrah. Sama. Umrah tak apa, umrah kita terbuka. Tak ada kuota. Tapi yang penting tadi tu. Tak, kita tak tahu jumlah mana-mana. Mungkin kita pergi letih-letih penat tak ada apa dapat. Tak tahu. Pasal jumlah pahala Allah Ta'ala pulang pada dia. Kita bukan kerja kita mengira, tahu? Pasal bila kita menginfakkan harta, kita bersedekah, kita beramal, jangan mengira. Pasal Allah Ta'ala dia tak dia bagi pada kita benda berkenaan dengan ihsan dia, kita nak berkira dengan dia. Mana boleh bagin? Modal dia bagi. Kita pergi bagin lah dengan dia. Tak layak. Kita kadang-kadang sama doa. Doa banyak tak ada masalah. Pasal doa kita yang banyak. Nabi kata doa seorang manusia itu kalau bukan memutihkan silaturahim, bukan benda berdosa, dia salah satu di antara 3 perkara. Either Allah Ta'ala bagi apa dia minta, or Allah Ta'ala jadikan doa tadi ditolak bala dengannya yang setara, ataupun Allah Ta'ala simpan hari akhirat. Ya actually tak banyak, tak susah. Bahkan para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau kita kami akan banyak berdoa. Nabi kata Allah Ta'ala lagi banyak boleh buat. Tak ada ni. Kita doa tadi tu bukan masalah tamak. Kita doa tu sebab kita Allah Ta'ala suruh kita doa. Setengah kata selawat dia selawat tu Ustaz. Selawat yang kita sembahyang tu ya macam tetap gereja apa-apa dia buat. Saya cakap itu. Tak buat kan? Kalau itu yang the best Nabi ajar. Akak lompat tajuk ni kak. Ini lompat tajuk ni. Lompat tajuk. Jadi actually benda tu tak benda tajuk berlainan. Selawat yang rekaan manusia ni tadi tak ada jaminan. Yang Nabi ajar tu confirm Nabi ajar. Pasal para sahabat kata Rasulullah, kami dah tahu macam mana nak bagi salam pada engkau. Macam mana kami selawat ke atas engkau. So that's the best. Itu rekaan manusia. So kalau dia janjikan macam-macam, lagi salah. Tak boleh nanti kita bincang kemudian buat selawat tu. Okay, baik, kita berhenti kat sini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, alhamdulillah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.